Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang pasukan Kedah, yang mana Melaka berjaya menang 2-0 hasil jaringan daripada Manuel Ott dan juga Giovanni Gomez. Tahniah untuk Melaka selepas menjalani kempen yang sangat cemerlang di peringkat kumpulan tanpa ada kekalahan, dan untuk Kedah tahniah kerana layak ke suku akhir dan akan bertemu dengan Johor Darul Takzim pada 14 November ini, hari Ahad ni. Okey, tanpa membuang masa, kita masuklah ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan ulasan mengenai pasukan Melaka. Apa yang saya suka tentang pasukan Melaka pada perlawanan ini? Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Melaka adalah tentang defense department mereka, yang mana pada perlawanan ini pasukan Melaka bertahan dengan sangat-sangat baik, terutamanya back four mereka yang diketuai oleh Akmal dan juga Jang, yang mana mereka menunjukkan satu sisi pertahanan yang mampu bertahan dengan sangat baik daripada segi tight marking, daripada segi one-on-one marking, dan daripada segi mereka menjaga seorang player macam mana. Dan pada perlawanan ni kita boleh lihat bagaimana Kepa Sherman dimarking ataupun dijaga dengan begitu rapi oleh pertahanan Melaka dan tidak memberi ruang langsung kepada Kepa Sherman untuk bergerak bebas ataupun buat satu percubaan ke arah gawang pasukan Melaka United. Benda ni patut diberi pujian lah kepada dua centre back pasukan Melaka, Akmal dan juga Jang, yang mana mereka berjaya untuk kawal bahagian pertahanan tengah Melaka dengan sangat baik dan juga berjaya untuk marking target man Kedah dengan sangat baik, iaitu Kepa Sherman. Manakala untuk bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Melaka, iaitu fullback pasukan Melaka Faris Shah, dia juga mampu untuk bertahan dengan sangat baik, yang mana boleh dikatakan right back dan juga left back pasukan Melaka, mereka mampu untuk membantu bahagian serangan dengan buat overlapping. Kita boleh tengok Faris Shah memang efektif di bahagian kanan dengan membantu S. Kumaran di bahagian kanan dengan buat overlapping dan sebagainya. Dan dalam pada masa yang sama, beliau juga cepat untuk track back ataupun kembali kepada position asal untuk membantu bahagian pertahanan sekiranya di counter oleh pasukan Kedah. Benda yang sama berlaku di left back pasukan Melaka. Itulah sebab saya kata defense department ataupun back four pasukan Melaka patut diberi pujian pada perlawanan ni. Memang mereka bertahan dengan sangat bagus, sangat compact, disiplin yang mantap dan juga man marking yang bagus pada perlawanan ni, yang menyebabkan bahagian serangan Kedah buntu untuk penetrate kotak penalti ataupun masuk ke dalam kotak penalti pasukan Melaka. Itu yang pertama yang boleh dipuji. Yang kedua yang boleh dipuji tentang pasukan Melaka ataupun apa yang saya suka tentang pasukan Melaka ni adalah bahagian tengah, yang mana Syahmim Yahya, Hasbullah dan juga Manuel Ott, dan pada second half gandingan Manuel Ott dan juga Adriano serta dibantu oleh Hasbullah, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan Hasbullah, Syahmim, Adriano dan juga Manuel Ott beraksi dengan sangat baik di bahagian tengah. Mereka berjaya menguasai bahagian tengah Melaka dengan sangat bagus. Yang paling penting yang berjaya menarik minat saya, yang pertama adalah tentang Hasbullah, yang mana Hasbullah bermain sebagai defensive midfielder. Beliau menunjukkan satu kualiti yang sangat bagus sebagai DM, yang mana beliau cepat untuk memberikan tekanan kepada Asnan dan juga Badrul di bahagian tengah, dan dia juga mampu untuk melakukan pressing awal bagi Asnan dan juga Badrul tidak mampu untuk membina serangan di bahagian tengah. Itu yang saya suka tentang kualiti yang ada pada Hasbullah yang bermain di DM pada perlawanan ni. Bahkan pada second half, kemasukan Adriano telah menunjukkan lagi kombinasi ataupun combination play yang sangat menarik di bahagian tengah dengan adanya Manuel Ott dan juga Adriano, yang mana kedua-dua player ni menunjukkan satu corak permainan yang mana satu chemistry, persefahaman yang baik dan banyak menggerakkan corak permainan di bahagian tengah dengan sangat cemerlang. Sebelum tu tempat Adriano diambil oleh Syamim. Syamim juga beraksi dengan sangat baik bersama dengan Manuel Ott, yang mana Syamim juga membantu Hasbullah untuk memastikan bahagian tengah Kedah ni tak beberapa nak hidup pada perlawanan ni dengan melakukan pressing awal dan sebagainya. Jadi kunci kemenangan Melaka juga boleh dikatakan adalah di bahagian tengah, yang mana bahagian tengah Melaka beraksi daripada segi bertahan. Hasbullah melakukan kerja dengan sangat baik dibantu oleh Syamim pada first half, dan di second half
Manuel Ott dan juga Adriano menunjukkan satu kualiti bahagian tengah, bagaimana chemistry, persefahaman, bagaimana mereka membina serangan dengan sangat-sangat baik di bahagian tengah. Itu yang saya suka yang kedua tentang pasukan Melaka. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji adalah tentang wide area pasukan Melaka. Yang mana Melaka bukan sahaja boleh attack melalui bahagian tengah, tetapi mereka juga mempunyai pemain-pemain yang berkualiti di bahagian sayap, iaitu di bahagian kanan Melaka ada S. Kumaran, di bahagian kiri Melaka ada Sony Nordin. Yang mana pada perlawanan ni boleh saya katakan S. Kumaran dan juga Sony Nordin memberikan ancaman dan juga masalah yang sangat-sangat besar kepada pertahanan kiri dan juga pertahanan kanan pasukan Kedah. Yang mana S. Kumaran yang sering melakukan larian-larian di bahagian kanan, beliau sering dibantu oleh Faris Shah dengan buat overlapping. Jadi memang berbahaya di bahagian kanan sebab dia ada support daripada Faris Shah. Tetapi di bahagian kiri Sony Nordin, beliau jarang ada support daripada left back. Tetapi apa yang menarik tentang Sony Nordin ni adalah tentang showmanship ataupun tentang individual quality. Yang mana Sony Nordin ni dia tak perlukan backup. Dia boleh buat ajar seorang-seorang. Fairuz Zakaria kena kitai macam tu sahaja, kena bully macam tu je. Dapat bola kat Sony Nordin, pop, dia pergi depan, dia masuk kotak penalti, dia cuba ataupun dia buat cut back. Ini adalah satu corak permainan yang memberansangkanlah daripada Melaka. Mereka boleh attack guna sayap, mereka boleh attack guna tengah. Mereka ada banyak choice, banyak option. Sama ada nak attack belah kanan ataupun nak attack belah kiri, nak attack kot tengah pun mereka ada pemain-pemain yang berkualiti. Itu sebabnya Melaka boleh menjadi tim yang berbahaya pada saingan TM Piala Malaysia. Kemungkinan untuk mereka layak ke final tu agak-agak tinggi lah, jika mereka kekal konsisten dengan corak permainan macam ni. Okey, kelemahan pasukan Melaka pada perlawanan semalam, boleh dikatakan kelemahan mereka hanya daripada segi finishing dan juga daripada segi kreativiti. Sebab pada perlawanan semalam Giovanni Gomez tidak berada. Boleh saya katakan sebab apa finishing ataupun attacking third pasukan Melaka kurang berhasil adalah kerana Giovanni Gomez punya positioning. Jadi bila mana kita tengok Sony Nordin, S. Kumaran, Manuel Ott ataupun Adriano, mereka dah buat game cantik lah, bahagian sayap, bahagian tengah. Tetapi last touch ataupun final punya percubaan ataupun production yang dilakukan oleh Melaka adalah untuk mencari Giovanni Gomez. Tetapi sayang, Giovanni Gomez selalu berada dalam kedudukan yang salah. Kadang-kadang dia punya positioning salah dan sebagainya. Tetapi tak apa, Giovanni Gomez tetap ada satu gol. Cumanya perlu improve lah untuk persefahaman dan juga kesinambungan antara bahagian sayap dan juga bahagian tengah dengan Giovanni Gomez untuk memastikan yang Melaka boleh menjaringkan lebih banyak gol dan boleh memastikan yang mereka mampu untuk mengguna Giovanni Gomez dengan sebaiknya. Gol kedua pasukan Melaka tu telah menunjukkan bagaimana sepatutnya Melaka guna Giovanni Gomez tu sebagai target man. Tetapi sepanjang game itu sahaja yang Melaka boleh buat untuk gunakan Giovanni Gomez. Sepatutnya Melaka boleh tunjukkan lebih banyak corak permainan sekiranya mereka faham dan mereka tahu corak permainan yang Giovanni Gomez nak mainkan pada perlawanan tu. So perlu perbaiki untuk pastikan yang mereka boleh guna Giovanni untuk menjaringkan lebih banyak gol dan berfungsi sebagai target man yang lebih baik pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Sebab Giovanni Gomez ni memang ada insting untuk menjaringkan gol. Daripada segi finishing beliau bagus, positioning kena perbaiki. Itu sahaja untuk pasukan Melaka. Okey, kita masuk untuk pasukan Kedah pula lah. Okey, kita sembang pasal kelemahan pasukan Kedah. Kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan ni adalah yang pertama, mereka punya corak permainan di bahagian tengah cepat terbantut, iaitu cepat dimatikan. Akibat apa? Macam saya cakap tadi, Melaka punya defensive midfielder Hasbullah dan juga dibantu oleh Syamim cepat untuk melakukan tekanan. Apabila mereka dapat bola, sama ada Asnan ataupun Badrul ataupun Anu Matin, pemain-pemain midfield Melaka ni dah ready untuk melakukan pressure ataupun melakukan tackle kepada pemain-pemain midfield Kedah untuk merampas balik bola ataupun untuk ambil balik bola lah sebab melakukan interception dan sebagainya. Jadi itu yang pertama lah, pemain-pemain Kedah lambat untuk build up dan juga lambat untuk release ball di bahagian tengah, menyebabkan mereka tak mampu untuk absorb ataupun menyerap tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Melaka di bahagian tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan Kedah adalah di bahagian tengah juga, yang mana mereka tiada seorang yang boleh create game.
selalunya kita lihat Cici Kipre bermain di bahagian tengah. Maka dia yang akan bantu Kepa Sherman untuk support Kepa Sherman di bahagian serangan. Tetapi pada perlawanan ni kita merasakan kehilangan peranan Cici Kipre di bahagian tengah. Apabila Cici Kipre diletakkan bermain di wide area ataupun bermain di bahagian sayap. Jadi apabila Cici Kipre bermain di bahagian sayap, kita tak nampak sangat yang Cici Kipre punya approach di bahagian sayap boleh masuk ke tengah untuk membantu Kepa Sherman. Jadi di tengah ni disebabkan tiada playmaker ataupun tiada orang yang support Kepa Sherman, maka Kepa Sherman yang daripada awal telah dijaga dan juga dimarking dengan baik oleh pertahanan pasukan Melaka tak boleh nak buat apa sebab dia tak ada support play daripada pemain-pemain tengah pasukan Kedah. Selalunya Kipre support, tetapi perlawanan ni Kipre tak ada sebab Kipre main kanan. Itu kelemahan yang kedua untuk pasukan Kedah. Kelemahan yang ketiga untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni adalah mengenai wide area, iaitu bahagian sayap, iaitu bahagian kanan dan juga bahagian kiri Kedah pada perlawanan ni boleh dikatakan tidak terlalu hidup untuk mencorakkan dan juga menggerakkan serangan kepada gawang Melaka United dengan aksi-aksi yang berbahaya. Banyak bahagian kanan Cici Kipre adalah lakukan beberapa gerakan yang menarik, tetapi boleh dikatakan corak permainan Cici Kipre senang dibaca dan juga senang dipatahkan oleh pertahanan Melaka United pada perlawanan ni. Dan untuk Syazwan Zainal pula, beliau seakan-akan tenggelam pada perlawanan ni di bahagian kiri, yang mana beliau tak banyak bertindak untuk terlalu ofensif di bahagian kiri, dan beliau juga kurang menerima bola dan juga kurang untuk dribble-dribble yang seperti mana berlaku ketika menentang Kelantan United. Mungkin akibat daripada kehilangan Ataya dan juga Rizal Ghazali, dua player yang sangat bagus di bahagian kanan tidak dimainkan kan. Jadi memang susah lah apabila kehilangan tonggak utama. Itu kelemahan yang ketiga lah. Wide area untuk menyerang pasukan Kedah agak kurang pada perlawanan ni, tidak seperti selalu. Okey, yang terakhir kelemahan Kedah adalah tentang fullback, iaitu Fandi dan juga Fairuz. Yang mana Fandi dan juga Fairuz Zakaria ni pada perlawanan ni boleh dikatakan senang untuk ditembusi oleh Sony Nordeh dan juga S. Kumarin yang sering disupport oleh Faris Shah. Yang mana Sony Nordeh beberapa kali masuk ke bahagian kanan pasukan Kedah dengan begitu mudah tanpa dimaki, dan beliau hanya menunjukkan yang beliau mempunyai kepantasan dan juga individual skill yang sangat menarik. Dan di bahagian kanan, di bahagian kiri pasukan Kedah iaitu Fandi, kita boleh tengok S. Kumarin dan juga Faris Shah yang sering melakukan penetration di bahagian situ dengan sangat mudah. Sebab apa? Sebab Fandi Osman sering berkesorangan, manakala Melaka United ada dua player. Bila ada dua player lawan satu, maka mudahlah untuk kalahkan Fandi Osman di bahagian kiri. Itu yang menyebabkan Melaka boleh dominate untuk menyerang Kedah di bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri. Manakala apa yang boleh saya cakapkan lagi untuk pertahanan Kedah, untuk pertahanan tengah Kedah, iaitu Rodney Kelvin dan juga Renan Aves. Mereka bermain dengan sangat baik. Contohnya Rodney dan juga Renan, mereka beberapa kali patahkan serangan pasukan Melaka. Tetapi apa yang boleh saya katakan, dua gol pasukan Melaka adalah daripada kesilapan mereka sendiri, iaitu kesilapan gol pertama Rodney, yang mana Rodney tidak clear bola terlalu jauh, yang mana beliau hanya lakukan tandukan yang keluar, tetapi Manuel Ott dah bersedia di luar kotak penalti. Benda tu tak ada orang pressure, tak ada orang jaga Manuel Ott. Manuel Ott lakukan free shooting, lambat untuk melakukan tekanan kepada Manuel Ott. Manakala gol yang kedua adalah berpunca hasil gerakan daripada Adriano, yang mana Adriano bawa bola pi tepi, tak ada orang yang cuba untuk tackle, tak ada orang cuba untuk pressure, tak ada orang cuba untuk rampas bola tu. Sebaliknya memberi kepada Adriano untuk kontrol bola tu dengan sangat baik, lalu melakukan hantaran tepat kepada Giovanni Gomez, yang mana Giovanni Gomez melakukan free header. Tak ada orang marking, tak ada orang challenge Giovanni Gomez. Siapa yang duduk depannya? Renan Aves cuba untuk ambil bola tu, tapi kedudukan dia dengan Giovanni Gomez agak jauh. Jadi boleh dikatakan antara kesilapan centre back lah, yang mana mereka tak jaga target man dan juga memberi ruang kepada Melaka untuk melakukan percubaan. Itu kelemahan Kedah lah. Tetapi apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni, Cici Kipre dan juga Badrul Bahtiar, mereka bermain dengan sangat baik. Badrul bermain dengan sangat baik di bahagian tengah, cumanya kurang support. Untuk Cici Kipre, beliau juga bermain dengan sangat baik di bahagian kanan, cumanya kurang support juga kan. Sebab apa? Sebab beliau berkesorangan. Tetapi sekurang-kurangnya Badrul ada satu shoot on target kena palang, hampir menewaskan Khairul Fahmi dan sebagainya. Dan saya harap untuk suku akhir menentang JDT,
Kedah mampu untuk melakukan sesuatu yang baik, dan untuk Coach Aidil supaya ada rancangan yang lebih rapi untuk pastikan yang Kedah mampu untuk bagi saingan dan layak ke separuh akhir. Sebab apa? Sebab bola itu bulat. Walaupun lawan JDT, atas kertas kita kata JDT boleh menang, tetapi kena ingat bola sepak itu bulat, dan kita perlu percaya kepada skuad Kedah untuk mereka lakukan something ketika peringkat suku akhir 14 November nanti, dan juga aksi timbal balik nanti. Okey, setakat itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.